Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak murid. Cikgu, hari ini kita akan sambung lagi dengan topik asas sains komputer 3 dan 3 berkaitan dengan transposition cheaper, iaitu terbahagi kepada dua, iaitu columnar transposition dan juga Riemann cheaper. Okey, hari ini cikgu akan pergi lebih lanjut tentang tajuk columnar transposition. So, tolong beri perhatian dan dengar dengan jelas apa yang akan disampaikan ya. Apa itu columnar transposition? Ia merupakan satu proses penyulitan dengan cara kita tulis dalam bentuk jadual secara mendata, mendata horizontal dengan bilangan lajur iaitu kolom yang telah ditetapkan. Ia perlu melalui satu proses pengiraan formula untuk dapatkan berapa baris, berapa lajur yang kita gunakan. Okey, satu perkataan kita akan pilih untuk dijadikan kunci penyulitan. Apa-apa saja. Okay, tak kisahlah benda berkaitan dengan rahsia kita ke apa boleh. Atuk, nenek, kakak, abang pun boleh. Okay, bilangan abjad dalam kunci menentukan bilangan lajur dalam jadual. Okay, ingat bilangan abjad. Huruf A, B, C sampailah Z. Okey, setiap abjad dalam mesej akan ditulis pada setiap petak dalam jadual. Setiap abjad tu kita akan tulis, kita akan guna pakai dalam jadual kita. Okey, seterusnya, ini ada contoh dia. Contoh penggunaan kaedah columnar transposition. Okey, kita nak tukarkan teks biasa, utamakan keselamatan anda kepada teks sifar dengan menggunakan kunci atuk. Okay, bukan kunci motor atuk tu, kata kunci tu kita guna atuk, A-T-O-K, atuk. Okay, jadi atuk tu kita ada berapa huruf? Ada 4 huruf kan? 1, 2, 3, 4. So, kita akan wujudkan 4 kolom. Okay, 4 kolom. Ada A, T, O, K. Kemudian, langkah seterusnya, kita kena susun kedudukan huruf ni berdasarkan kepada susunan huruf A hingga Z. Mana dahulu? Okay, kalau ikut susunan perkataan atuk ni, yang bermula dulu adalah huruf A, yang kedua adalah huruf K, yang ketiga huruf O, dan yang keempat adalah huruf T. Okay, apa tujuannya semua ni? Nanti kamu akan nampak penggunaan dia nanti. Okay, seterusnya, langkah yang kedua, kita gunakan formula berikut untuk mendapatkan bilangan baris yang diperlukan. Okay, bilangan baris bersamaan dengan bilangan abjad dalam teks biasa yang kita gunakan dibahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. Okey. Okey, abjad teks biasa kita tadi, utamakan keselamatan anda dibahagi dengan jumlah perkataan bagi atuk, iaitu 23 bahagi dengan 4 bersamaan dengan 5.75. Dan kita bundarkan. Kita bundarkan kepada nombor terhampir, iaitu nombor 6. Kita bundarkan kepada nombor terhampir, nombor 6. Okey, nombor 6 kita bundarkan. Okey, baik, seterusnya. Okey, seterusnya langkah ketiga, kita bina jadual dengan bilangan baris sebanyak 6 baris. Sebab tadi kita kira, kita buat formula, kita dapat 6. 6. Mana? Kita dapat 6. Okey, 6. Okey, kita bahagikan. Okey, kemudian kita dah ada 6 baris. Okey, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris. Okey, lajur tak berubah. Lajur kita ikut jumlah. Kata kunci kita tadi 4. Okey, jadi kita akan tulis perkataan utamakan keselamatan anda bermula daripada kiri ke kanan. Okey, U-T-A-M, sambung balik bawah. A-K-A-N, utamakan keselamatan anda. Kenapa ada K kat belakang? K ni sebab ruangan kosong. Bila kita bahagi tadi kan ada titik perpuluhan. Jadi ada satu kotak kosong. Kita bolehlah letak sebarang huruf apa sekalipun kat sini, tak kisah. Apa-apa huruf kamu boleh letak sebab ini kod rahsia yang kamu bentuk. Kamu yang tahu. Okey, ini saya buat sebagai contoh lah. Jadi daripada tadi
kita dah tentukan lajur. Okey, nombor lajur untuk perkataan A, lajur yang pertama. Untuk perkataan kedua tadi, lajur di bahagian K. Okey, O yang ketiga dan T adalah untuk lajur yang keempat. Okey, kita akan keluarkan perkataan-perkataan ni dalam lajur ni. Kita akan keluarkan. Lajur satu adalah huruf UAKLTN. UAKLTN. Okey, kita keluarkan dulu. Kita pergi lajur yang kedua pula. Huruf ni ada MNEAAK. Okey. Meniak. Okey. Lajur ketiga. Lajur ketiga kita ada AASMAA. Dan lajur keempat kita ada TKEAAD. Okey, ini lajur yang keempat. So, bila kita dah dapat setiap lajur ni, kita dah ada huruf dia. Kita ada text cipher bagi setiap lajur. Kita akan gabungkan. Okey, kita gabungkan lajur 1 ikut urutan. Lajur 1 tambah dengan lajur 2, tambah lajur 3, tambah lajur 4. So, dia akan membentuk keseluruhan text cipher yang kita dapat untuk perkataan utamakan keselamatan anda. Okey, itu tadi teks biasa kepada teks cipher. So, sekarang ni kita tukar pula teks cipher, nak tukar kepada teks biasa pula. Okey, contohnya saya ada satu perkataan teks cipher JAAAUSPNNMAEGTPYTNI. Ini menghasilkan satu ayat teks biasa. Kemudian kita gunakan kunci adik. Tadi atuk, ni adik. Pulanglah kamu nak guna nenek ke, pak ngah, pak long ke, boleh je, tak kisah. Okey, saya gunakan adik. Okey, so saya buat macam biasa tadi. Jumlah kolom tu bergantung kepada jumlah kata kunci kita. Ada 4 kata kunci ya. 4 huruf untuk kata kunci adik. A, D, I, K, 4. So ada 4. Dan saya pun susun ikut susunan huruf. Ikut susunan huruf daripada A hingga Z tu siapa yang mula dulu. Kebetulan. Okey, adik ni susunan dia dah cantik. Dah betul ikut susunan lajur dia. A, D, I, K. Okey, adik. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian sama juga kita bahagi. Nak tahu berapa banyak bilangan baris. Bilangan abjad dalam teks cipher tadi bahagi dengan bilangan abjad dalam kata kunci. 20 bagi 4 kita dapat 5. Jadi kita ada 5. Okey, kita ada 5. Okey, kita ada 5 baris. Okey, kita pun buatlah 5 baris. Okey, tapi cara penyusunan dia tak sama macam penyusunan teks biasa kepada teks cipher. Okey, kita kena terbalikkan. So kita terbalikkan, kita tengok tadi susunan huruf JAAAA tu. Okey, kita akan susun ikut susunan lajur. Okey, lajur yang pertama kita susun dulu ikut susunan dia JAAAA. Lajur kedua USPNN, lajur ketiga MAEGT dan lajur keempat PYTNI. Okey. Kemudian kita gabungkan. Kita nak tahu apakah teks biasa dia. Baris 1 kita ada jump JUMP, baris 1 kita ada ni JUMP. Okey, baris kedua. Okey. Ni baris kedua. Baris dan baris yang ketiga pula. Okey, baris ketiga. Okey. Baris keempat dan baris yang ke-5. Bila digabungkan, okey, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan baris 5, maka terhasillah teks biasa dia. Jumpa saya petang nanti. Okey, jumpa saya petang nanti. Okey, ini adalah proses bagaimana berlakunya proses columnar transposition daripada teks biasa kepada teks cipher dan juga teks cipher kepada teks biasa. Okey, semoga kamu dapat memahami apa yang cikgu sampaikan dan jangan lupa sila jawab tugasan yang diberikan. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi. Bye bye, stay safe, stay at home, jaga penjarakan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.